Selamat pagi kelas. Bahasa Melayu tingkatan 1 KSSM. Kelas, pada hari ini kamu akan belajar puisi tradisional pantun nasihat. Jadi kamu boleh buka buku antologi Ku Ingin Berterima Kasih. Ini merupakan buku Ku Ingin Berterima Kasih tingkatan 1. Jadi kita akan belajar pantun 2 kerat iaitu pantun nasihat, muka surat 5. Baiklah kelas, yang ini merupakan pantun 2 kerat. Sebelum itu cikgu nak baca pantun 2 kerat ini. Berapa jauh wujud dengan sifat, sejauh lutut dengan pelipat. Sarang semut dalam gelap, orang selimut selalu lelap. Hitam-hitam pucuk kawah, sungguh hitam dipandang lawa. Emas perak tembaga suasa, malas bergerak tidak merasa. Buah sintang, buah sinikul, satu memegang, satu memikul. Kelas, sekarang cikgu akan berikan kamu maksud setiap rangkap pantun 2 kerat. Rangkap 1. Berapa jauh wujud dengan sifat, sejauh lutut dengan pelipat. Maksudnya ialah setiap perbuatan dan juga tindakan yang dilakukan berkait rapat dengan sifat seseorang itu sendiri. Rangkap kedua. Sarang semut dalam gelap, orang selimut selalu lelap. Maksudnya ialah orang yang asyik baring di dalam selimut akan menjadi orang yang kuat tidur. 3. Hitam-hitam pucuk kawah, sungguh hitam dipandang lawa. Bermaksud, walaupun diri seseorang itu mempunyai kekurangan, tetapi dia tetap mempunyai keistimewaan atau kelebihannya tersendiri. Keempat, emas perak tembaga suasa, malas bergerak tidak merasa. Maksudnya ialah seseorang yang tidak mahu berusaha atau berikhtiar akan gagal. Kelima, buah sintang, buah senikul, satu memegang, satu memikul. Maksudnya di sini, kesungguhan dan juga kecekalan dalam melakukan pelbagai tugas atau kerja. Harap kamu faham maksud rangkap 1 sehingga rangkap kelima ya murid-murid. Seterusnya kita masuk kepada tema. Tema pantun 2 kerat ialah nasihat kepada diri kita ke arah kebaikan. Baiklah kelas, seterusnya kita masuk kepada persoalan. Terdapat pelbagai persoalan yang terdapat pada pantun nasihat ini. Antaranya ialah pertama, sifat manusia itu akan terselah pada setiap perbuatan dan tingkah lakunya. Kedua, orang yang kuat tidur tidak aktif dan tidak produktif. Ketiga, orang yang berjaya tidak banyak tidur. Dan yang terakhir ialah inisiatif atau kerja hendaklah dilakukan dengan penuh kesungguhan. Jadi ini merupakan antara persoalan-persoalan yang terdapat pada pantun 2 kerat ya kelas. Masuk kepada bentuk. Di sebelah kanan kamu ni cikgu sudah letak pantun 2 kerat, jadi senang untuk kamu nak faham bentuk-bentuknya. Pantun 2 kerat ni terdiri daripada 5 rangkap. Jadi kamu boleh nampak di sini dengan jelas berapa jauh. Rangkap pertama, sarang semut. Rangkap kedua, hitam pucuk kawah. Rangkap ketiga, emas perak. Rangkap keempat, dan buah sintang, buah senikul. Rangkap terakhir iaitu rangkap kelima. Jadi, kalau soalan minta kamu berikan 3 bentuk yang terdapat pada pantun 2 kerat, jadi jawapan kamu perlulah bentuk yang terdapat pada pantun 2 kerat ialah terdiri daripada 5 rangkap. Nokta.
soalan peperiksaan mungkin akan bertanya berkenaan dengan bentuk. Okey, yang kedua, setiap rangkap mengandungi dua baris. Macam mana kita nak kenal pasti dua baris? Senang sahaja kelas. Kamu tengok pada bahagian, iaitu kamu tengok pada rangkap pertama, berapa jauh wujud dengan sifat? Sejauh lutut dengan pelipat. Jadi, rangkap yang pertama ni, yang baris pertama dan juga baris kedua. Maksudnya di sini, setiap rangkap di sini mengandungi dua baris. Ya, ia berkenaan dengan pantun dua kerat. Jadi, baris pun dua baris. Kalau pantun 4 kerat, jadi dia akan ada 4 baris, iaitu pembayang dan juga maksud dia. Pembayang, maksud, pembayang dan juga maksud. Okey, rimanya AA. Senang saja kelas untuk kita nak mengetahui rima pantun 2 kerat ataupun pantun 4 kerat. Contoh, untuk pantun 4 kerat, rimanya ialah AB, AB. Ya. Jadi untuk pantun 2 kerat, rimanya ialah AA. Contoh, tengok kat bahagian contoh kita tengok dalam rangkap pertama, tengok pada bahagian yang belakang sekali, sifat dan juga pelipat. Jadi T, sifat T dan juga pelipat T adalah rima air. Okey, kamu boleh tengok pada rangkap kedua, gelap, lelap. Itu pun sama juga, AA, PP. Dapat tak kelas? Harap kamu faham. Okey, untuk yang keempat, setiap baris mempunyai 3 hingga 5 patah perkataan. Macam mana nak kira patah perkataan ni kelas? Macam mana kita nak mengetahui rangkap ni pantun ni mempunyai 3 hingga 5 patah perkataan? Senang sahaja kelas, kamu tidak perlu keliru. Kamu tengok pantun 2 kerat ni, kamu kena kira. Okey, berapa jauh wujud dengan sifat? Berapa? 1, jauh 1, wujud 1 dengan sifat. Jadi keseluruhan ialah 5 patah perkataan. Faham kelas? Kalau kita tengok pada rangkap ketiga, hitam-hitam pucuk kawah. Hitam-hitam ialah kata ganda. Jadi kamu kena kira 1 kali sahaja. Hitam-hitam 1, pucuk 2, kawah 3. Jadi kat sini patah perkataan yang terdapat pada rangkap pantun ketiga ialah 3 patah perkataan. Jadi setiap baris di sini mempunyai 3 hingga 5 patah perkataan. Boleh kelas? Jelas? Seterusnya, terdapat antara 8 hingga 11 suku kata dalam setiap baris. Macam mana nak kira suku kata kelas? Yang ni paling senang. Kalau kita tengok kat rangkap pertama, berapa jauh wujud dengan sifat? Ber, ra, pa. Ada 3 suku kata. Be ber, ra, pa, pa. 3 suku kata. Jadi jauh 4, 5. Wujud 6, 7. Dengan 8, 9. Sifat 10, 11. Jadi terdapat sebanyak 11 suku kata. Untuk kamu nak mengetahui 8 suku kata, kamu boleh tengok dekat rangkap ketiga, iaitu hitam pucuk kawah. Jadi secara keseluruhan kita dah tahu dah yang suku kata yang terdapat pada bentuk suku kata yang terdapat pada pantun 2 kerat ialah antara 8 hingga 11 suku kata dalam setiap baris. Senang kan kelas? Ini adalah bentuk-bentuk kita nak ketahui bentuk-bentuk yang terdapat pada pantun 2 kerat. Okey, bentuk ini bukan saja terdapat dalam pantun 2 kerat tetapi terdapat juga dalam sajak, syair dan sebagainya. Seterusnya, objektif pembelajaran. Baiklah kelas, objektif pembelajaran kamu pada hari ini ialah kamu dapat memahami dan mengapresiasi karya sastra
dengan memberikan respon peribadi dari aspek pengulangan kata dan singkatan kata dengan betul dan juga dengan penuh penghayatan. Maka di sini objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah kamu kena berikan kepada cikgu 4 pengulangan kata dan juga singkatan kata. Ya, tergolong dalam gaya bahasa, ya, gaya bahasa. Gaya bahasa pengulangan kata dan juga singkatan kata. Gaya bahasa. Apa yang dimaksudkan dengan gaya bahasa? Gaya bahasa ialah penggunaan bahasa yang dipilih dan digunakan untuk menyampaikan sesuatu maksud. Terdapat beberapa gaya bahasa, ya kelas. Yang pertama ialah metafora, sinkop, hyperbola, personifikasi, simile dan sebagainya. Untuk sesi PDP yang akan datang, cikgu akan terangkan dengan lebih lanjut lagi gaya bahasa iaitu maksud gaya bahasa metafora, hyperbola, personifikasi dan sebagainya. Jadi, kerana objektif pembelajaran kamu pada hari ini ialah untuk kamu mengetahui gaya bahasa pengulangan kata dan juga singkatan kata. Jenis pengulangan kata. Okey, terdapat 4 jenis pengulangan kata yang kamu perlu faham dan juga ingat. Yang pertama ialah anafora. Anafora membawa maksud pengulangan kata pada setiap baris. Anafora. Kedua ialah epifora. Epifora membawa maksud pengulangan kata pada akhir setiap baris. Ketiga, responsi. Responsi membawa maksud pengulangan kata yang sama di tengah setiap baris. Dan yang terakhir ialah repitasi ataupun repetisi. Pengulangan kata dalam satu baris atau satu ayat. Jadi, keempat-empat gaya bahasa ini merupakan gaya bahasa pengulangan kata yang kamu perlu faham dan kamu perlu ingat, ya kelas. Gaya bahasa pengulangan kata ini kamu boleh guna untuk syair, sajak, lagi senang daripada gaya bahasa yang lain. Ya, jadi kamu kena ingat kat sini cikgu dah tandakan warna merah, boldkan warna merah. Jadi anafora awal, epifora akhir, responsi tengah, repitasi ataupun repetisi satu baris, pengulangan kata dalam satu baris atau satu ayat. Bahasa sinkop atau sinkop bermaksud singkatan kata. Contoh-contoh sinkop ataupun sinkop ialah tidak. Kita akan cakap tak, kamu, mu, aku, ku, engkau, kau. Itu adalah contoh-contoh sinkop. Seterusnya, jom kenal pasti gaya bahasa pengulangan kata. Tadi cikgu dah ajar kamu contoh-contoh beserta maksudnya. Jadi di sini, cikgu nak kamu kenal pasti gaya bahasa pengulangan kata anafora. Di bahagian kiri kamu, cikgu telah letak ataupun cikgu telah paparkan pantun dua kerat. Jadi sekarang kita akan cari anafora yang terdapat dalam pantun dua kerat. Jadi tips tadi yang cikgu bagi pada kamu, anafora ialah pengulangan kata pada awal baris. Ya. Kalau kamu perhatikan rangkap pertama sehingga rangkap kelima, tiada pengulangan kata pada awal baris. Sebab kalau kita tengok rangkap pertama, berapa sejauh, sarang orang, hitam sungguh, emas malas, buah satu. Jadi pantun dua kerat, itu untuk pantun dua kerat yang terdapat pada sebelah kiri kamu ni tiada anafora, tiada gaya bahasa anafora. Seterusnya epifora. Kita tengok pada bahagian yang belakang sekali, ujung. Yang cikgu
Jadi epifora bermaksud pengulangan kata pada air baris. Ya. Jadi kita tengok kat belakang, sifat pelipat, gelap lelap, kawak lawak, suasa merasa, menikun memikul. Jadi epifora pun tiada dalam pantun dua kerat ini. Seterusnya responsi. Responsi membawa maksud pengulangan kata pada tengah-tengah baris. Jadi senang je kelas. Kita tengok contoh pada rangkap pertama. Berapa jauh wujud dengan sifat? Sejauh lutut dengan pelipat. Jadi jawapannya ada pada rangkap pertama, iaitu dengan sifat, dengan pelipat, dengan. Kalau kamu tengok baris pertama dan juga baris kedua, rangkap pertama adalah sama, dengan. Ya. Untuk jawapan kedua, kita boleh tengok pada rangkap ketiga. Hitam-hitam pucuk kawah, sungguh hitam dipandang lawa. Jadi, kamu tengok tengah-tengah dia, hitam-hitam. Boleh kelas? Jadi, jawapan untuk responsi ada dua. Satu rangkap pertama dengan, dan lagi satu rangkap ketiga hitam-hitam. Seterusnya repetisi ataupun repetisi. Yang ni paling senang, iaitu pengulangan kata dalam satu baris atau dalam satu perkataan. Jadi kita boleh tengok pada baris terakhir, iaitu rangkap terakhir, rangkap 5, buah sintang, buah senikul. Nampak tak kelas? Cikgu dah boldkan warna merah di situ. Satu memegang, satu memikul. Nampak tak? Itu adalah contoh repetisi ataupun repetasi. Terdapat beberapa nilai dalam pantun dua kerat ini, antaranya ialah berhati-hati, kerajinan, keredaan, kesungguhan dan juga kecekalan. Yang ini merupakan nilai-nilai yang terdapat pada pantun dua kerat. Pengajaran. Okey, untuk pengajaran ni cikgu nak bagi kamu satu tips ataupun kata kunci yang kamu kena ingat sampailah kamu belajar tingkatan 5. Ya. Untuk pengajaran, kita haruslah berhati-hati dalam setiap perbuatan dan tindakan kita. Kita harus mengelakkan diri daripada banyak tidur. Ketiga, kita janganlah kecewa akan kekurangan diri. Keempat, kita hendaklah rajin berusaha demi mencapai kejayaan. Dan yang terakhir ialah kita hendaklah memiliki daya usaha yang tinggi. Jadi pengajaran ataupun tips kata kunci yang cikgu nak bagi kat sini ialah, contoh kalau soalan tanya kepada kamu, berikan dua pengajaran yang terdapat pada pantun di atas. Jadi kamu kena ingat, kamu kena set dalam fikiran kamu, dalam otak kamu bahawa untuk pengajaran kena ada keyword dia. Kata kunci dia iaitu kamu kena tulis kita haruslah, kita hendaklah, kita perlulah, kita mestilah, kita janganlah. Itu adalah keyword dia. Bila kamu bahasakan diri kamu kita harus, kita perlu, kita jangan, kita hendak, kamu akan dapat markah. Jika kamu hanya tulis berhati-hati dalam setiap perbuatan dan tindakan kita, kamu akan dapat kosong markah. Kamu tak akan dapat markah ya kelas. Jadi untuk pengajaran, kamu kena bahasakan diri kamu kita harus, kita hendak, kita janganlah, kita hendaklah, kita perlulah. Boleh? Jelas? Jadi untuk pengajaran kamu kena ingat kata kunci yang telah cikgu berikan di sini. Okey, baiklah kelas. Contoh soalan peperiksaan. Soalan 1. Berdasarkan pantun di atas, nyatakan faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan seseorang dalam hidup. Markah diberi ialah 3 markah. Ini adalah soalan kebat. Jadi kamu kena fikir. Jawapan kamu perlulah berdasarkan pantun di atas, faktor yang menyebabkan kegagalan seseorang dalam hidup ialah malas berusaha dalam melakukan sesuatu perkara. Dapat 1 markah. Faktor kedua ialah selalu tidur dan malas bergerak. Dapat lagi 2 markah. Jadi, markah keseluruhan yang kamu dapat. Seterusnya kita masuk kepada soalan kedua.
Nyatakan dua gaya bahasa pengulangan kata yang terdapat dalam pantun di atas beserta contohnya. Kamu kena baca sekali lagi kelas. Dia tanya dua gaya bahasa pengulangan kata. Cikgu dah bagi tahu tadi, gaya bahasa pengulangan kata ada 4, iaitu anafora, epifora, responsi dan juga repitasi. Okey. Jadi, kamu kena berikan gaya bahasa pengulangan kata beserta dengan contoh dia. Contoh kamu boleh ambil pada petikan di atas, iaitu pantun dua kerat. Okey, jadi jawapan di sini, dua gaya bahasa yang terdapat dalam pantun di atas ialah gaya bahasa responsi. Responsi ialah bermaksud pengulangan kata pada tengah baris. Ya. Contohnya, berapa jauh dengan sifat, sejauh lutut dengan pelipat, dengan dan juga dengan pelipat ialah responsi. Seterusnya, gaya bahasa kedua ialah repitasi. Contohnya, buah sintang, buah senikol. Di kelas, itu adalah repitasi. Jadi kat sini kamu akan dapat 4 markah kerana 2 markah untuk gaya bahasa dan 2 markah untuk contohnya. Boleh? Seterusnya untuk soalan ketiga. Nyatakan 2 pengajaran yang dapat diperoleh daripada pantun di atas, 3 markah. Jadi jawapan kamu perlulah 2 pengajaran yang dapat diperoleh daripada pantun di atas sila. Kita mestilah bekerjasama dalam melakukan sebarang pekerjaan, dapat 1 markah. Kedua, pengajaran kedua ialah kita perlulah bersyukur akan nikmat dikurniakan oleh Tuhan. Kamu nampak tak? Dekat sini kelas, cikgu dah bold warna merah supaya kamu nampak cara nak dapatkan markah. Kita perlulah seperti mana yang cikgu telah bagi tahu kamu tadi. Kamu kena bahasakan diri kamu. Kita mestilah, kita perlulah, kita hendaklah, kita janganlah. Itu untuk tips cara nak tulis pengajaran, cara nak untuk mendapatkan markah untuk pengajaran. Ya. Setakat yang ini saja perkongsian cikgu berkenaan pantun dua kerat ini. Sekiranya kamu mempunyai apa-apa pertanyaan, kamu boleh tulis dalam ruang komen yang terdapat pada box di bawah ni. Dan cikgu harap sangat-sangat pengetahuan yang cikgu berikan pada kamu ambil. Dan kamu kena ingat, seperti mana yang cikgu cakap tadi, kamu kena ingat gaya bahasa, pengulangan gaya bahasa, macam mana nak tulis cara pengajaran. Dan cikgu harap sangat-sangat pada peperiksaan yang akan datang kamu akan buat dengan baik.